Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan bincangkan tugasan 3 bagi matematik darjah 4. Soalan ini ialah soalan berbentuk SPM. Soalan berbentuk SPM sebenar. Jadi sekarang ini ialah soalan bagi kertas 2 bahagian A. Kita lihat dulu soalan 1 dekat sini. Kalau ada soalan set, dekat sini biasanya 3 markah. Okey, kalau 3 markah ini pembahagian markah dia ialah bahagian A ini 1 markah, bahagian B ini biasanya 2 markah. Okey, kita lihat pada soalan, dia bagi tahu dekat kita gambar raya band di bawah menunjukkan set P, Q dan R dengan keadaan set semester P union Q union R. Soalan dia nak pada rajah di ruang jawapan lorek set. Jadi bermaksud dia nak suruh kita lorek lah rajah ini. Okey, mula-mula sekali kalau kita lihat pada soalan ni dia nak P and Q and R. Jadi mula-mula kita kena bagi dia nombor dulu. Setiap ruang ni kita tulis nombor dulu. 4, 5, 6, 7. Sama jugalah soalan B pun saya tulislah siap-siap dulu. Okey, dah siap dah tulis nombor. Sekarang kita lihat dekat sini ada 3 benda yang dia nak, P, Q dengan R. Jadi kita buat satu persatu. Kita tulis dulu P. P ruang nombor berapa? Dekat sini bulatan P ini nombor 1, 2, 4, 6. Jadi saya tulis 1, 2, 4, 6. Kemudian kita nak lagi Q. Q dekat sini nombor berapa? Tengok Q bentuk segitiga ini nombor dia 2, 3, 4, 5. Jadi saya tulis 2, 3, 4, 5. Okey, saya buat satu persatu dulu. Saya buat P and Q dulu. P and Q. N bermaksud yang sama. Kalau kita tengok dalam P, dalam Q, nombor yang sama dekat sini nombor berapa? Nombor 2. Lagi nombor berapa? Nombor 4 kan? Jadi saya tulis nombor 2, nombor 4. Bermaksud di ruang 2 dan ruang nombor 4 ni sama. Yang bertindih P dan Q. Sekarang kita tulis pula R. R dekat sini nombor berapa? R. R nombor 4, 5, 6, 7. Jadi tulis 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang dah siap dah R. Jadi kita buat keseluruhan lah. P and Q and R. Okay, P and Q tadi dah ada kan? P and Q ni tadi 2, 4. R 4, 5, 6, 7. Jadi dekat sini simbol dia ialah N. N bermaksud yang sama. Dekat sini apa yang sama? Ini ada 2. Ini tak ada 2, tak boleh. Ini 4, ini 4. Sama lagi. Tak ada dah 5, 6, 7. Dalam ni pun tak ada 5, 6, 7. Jadi 4 sahaja. Bermaksud P and Q and R adalah di ruang 4 sahaja. Okay, bila dah dapat di ruang 4 sahaja, kita lorekkan dengan kemas, guna pembaris dan pensel sahaja. Tak boleh guna pen. Jadi dekat sini lorek dengan kemas, guna pensel dan pembaris sahaja. Okay, dekat sini penyelesaian ini tulis sahaja. Tak tulis terus jawapan ni pun boleh, betul. Tapi dekat sini bila awak dah tulis tak perlu padam lah. Biar je, jangan buang masa. Biar je dekat situ. Lihat soalan B. Soalan B dekat sini kita buat yang dalam bracket dahulu. Ingat, buat yang dalam bracket dahulu. P ruang nombor berapa dekat sini? 1, 2, 4, 6. Jadi tulis 1, 2, 4, 6. Kemudian Q nombor berapa Q? Q nombor 2, 3, 4, 5. Okey, ini kita dah siap tulis PQ. Sekarang kita buat selesaikan PUQ. PUQ. Okey, U bermaksud apa? U bermaksud semua di dalam P, semua di dalam Q. Kita tulis. Jadi semua dekat sini 1, lagi 2, lagi 3, lagi 4, 5 dan 6. Yang ini ada 1, tulis je 1. Ni ada 2, dia ada 2, tulis 1 kali je 2. Sama jugalah dengan 4, tulis 1 kali je. Okey, ini dah siap untuk yang depan ni. Sekarang kita nak buat pula
R. Ingat, kita selesaikan daripada depan. Daripada depan, lepas tu tengok kalau ada bracket, kita buat bracket dulu. Jadi kita buat R pula. R di ruang 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okay, kita dah cari dah R. Sekarang kita bolehlah buat keseluruhan ni. Sebab dah ada PUQ tadi, kita dah buat dah tadi. Jadi dekat sini kita tulislah PUQ and R. Okey, kalau lihat dekat sini PUQ yang ini tadi. Ini ialah PUQ. Sekarang dia nak N. N bermaksud apa? N bermaksud yang sama di dalam PUQ dan juga R. Jadi dekat sini apa yang sama di antara dua ini? Satu ini ada, ni tak ada, tak boleh. Dalam ni yang sama ialah 4, lagi 5, lagi 6. Ada 3 ruang, 4, 5 dan 6. Yang lain ni tak sama. Okay, jadi sekarang kita loreklah kawasan di 4, 5 dan 6 dengan kemas guna pembaris dan pensel sahaja. Kalau lorek dengan pen dapat markah tak? Tak dapat. Walaupun betul, kosong markah. Tak boleh dengan pen. Okey, jadi dekat sini siaplah 1 markah. Dekat sini lorek dengan betul 2 markah. Okey, katakanlah awak lorek dekat sini. Okey, betul lah dekat sini ni. Tapi satu kawasan lain lagi awak lorek dekat sini ke? Yang ni salah, yang ini betul kan? Dekat sini dapat 1 markah. Yang ini tak ada markah. Katakanlah juga kalau awak lorek kawasan 5 ni je, ataupun lorek kawasan 4 ni je, ataupun lorek kawasan 6 sahaja, dapat 1 markah sahaja. Sebab tak lengkap. Okey, jadi jawapan dia ialah 4, 5, 6 ni tadilah. Okey, jadi sekarang kita lihat pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini ialah tentang persamaan kuadratik. Okey, jadi kalau ingat, kalau persamaan kuadratik, dia tulis dekat sini selesaikan, bermaksud kita kena cari 2 nilai X. Kalau soalan ni pun boleh ubah dia ialah X lah, kalau pun boleh ubah dia Y lah, bergantung pada soalan. Tetapi jawapan dia akan ada 2 jawapan. Okey, jadi dekat sini kita ada soalan 3, 2 tolak 3X, 4X, X.1. Ada bracket bermaksud kita kena kembangkan. Jadi dekat sini 3 depan dia tak ada apa-apa bermaksud positif, 2 depan dia tak ada apa-apa bermaksud positif. Ini dah ada negatif, 4 tak ada apa-apa bermaksud positif. X depan dia tak ada apa-apa bermaksud positif. 1 depan dia bermaksud negatif. Okey, dekat sini kita dah tentukan positif negatif ni, dah tulis, dah siap. Mula-mula langkah pertama ialah tulis itulah, tambah ataupun tolak. Jadi dah siap tulis tambah ataupun tolak, kita kembangkan. Buat yang ini dulu. Positif 3 darabkan dengan positif 2. Positif darab positif, positif 3 darab 2, 6. Dah siap yang ini. Kemudian kita buat pula positif 3 darab dengan negatif 3X. Darabkan sekali dengan simbol ni. Positif darab negatif, negatif 3 darab 3, 9. Belakang ni ada X, kita tulis X. Dah siap dah yang sebelah kiri, kita buat pula sebelah kanan. Kat sini ambil sekali dengan simbol dia. Positif 4X darab dengan positif X. Positif darab positif, positif. Oh, lupa tulis ni sama dengan ini, sama dengan. Okey, 4 ni tak ada nombor bermaksud 1. 4 darab 1, 4. X darab X ialah X kuasa 2. Ingat kalau X darab X ialah X kuasa 2. Okey, jadi kat sini sekarang 4X darab pula dengan negatif 1. Darab positif darab negatif, negatif 4 darab 1, 4. Sini ada X, kita tulis sahaja X. Dah sampai sini, kita kumpulkan semua
ke sebelah kiri. Jadi dekat sini positif 4, positif, pindah ke kiri akan jadi negatif 4x kuasa 2. Lepas tu negatif 4x, negatif, pindah ke kiri akan jadi tambah 4x. Lepas tu yang ini ada negatif 9x. Kita salin saja sebab dia duduk di sebelah kiri dah. Negatif 9x. Lepas tu yang ini tambah 6. Tambah 6. Yang ini semua dah pindah rumah tadi. Dah pindah rumah pergi ke kiri, jadi sama dengan kosong. Dah tak ada orang dah di sebelah kanan ni. Okey. Sebab apa saya susun X dosa 2, X, lepas tu nombor. Ini memang bentuk dia. Depan sekali mesti ada kuasa 2. Lepas tu dekat tengah ni ada X. Belakang sekali ialah nombor sahaja. Sekarang kita selesaikan yang sama. Apa yang sama? Dekat sini X kuasa 2. Dia tak ada geng dah. Yang ini ada X, yang ini ada X. Ni kawan dia. Jadi selesaikan kawan dengan kawan ni dulu. Yang depan ni kita salin je, negatif 4x kuasa 2. Lepas tu tekan kalkulator, nombor sahaja. Positif 4 tolak 9 akan dapat negatif 5. Negatif 5 apa? Negatif 5x tambah 6 sama dengan 0. Boleh tak berhenti di sini? Tak boleh. Sebab dekat sini ada negatif. Mesti tukar kepada positif. Jadi negatif ni bila tukar kepada positif, dia akan jadi 4x kuasa 2. Negatif ni tukar juga jadi positif 5x. Negatif tukar jadi positif tukar jadi negatif 6 sama dengan 0. Nampak tak dekat sini? Negatif, positif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Tukar sahaja. Okay, sebenarnya dia konsep dia kena bahagi dengan negatif 1. Tapi dekat sini kita terus shortcut sahajalah. Tukar terus dekat sini. Okay, sampai di sini belum siap. Sebab dia nak kita selesaikan. Jadi kita kena faktorkan pula sekarang ni. Okay, faktorkan saya tulis dekat tepi ni. Bracket sama dengan kosong. Ada 2 bracket. Okey, sekarang dekat sini 4 ini ialah nilai A, positif B ini ialah nilai B, negatif 6 ini ialah nilai C. Tekan kalkulator. Okey, ini saya bagi tahu untuk kalkulator Casio FS570MS. Okay, tekan kalkulator, tekan mod sehingga jumpa EQN dekat ada nombor 1. Tekan nombor 1. Okay, dah tekan nombor 1. Nanti dia ada keluar unknown. Tak nak unknown tu, tekan bulat dekat tengah, tekan ke kanan, dia akan keluar degree. Dah keluar degree, tekan nombor 2. Dah tekan nombor 2, dia akan keluar A tanda soal. Masukkan nilai A ni 4. Tekan 4. Lepas tu tekan sama dengan. Nanti dia akan keluar pula B tanda soal. B masukkan pula 5. Dah tekan 5. Tekan sama dengan. Lepas tu dia akan keluar C pula. C dekat sini negatif 6. Jadi masukkan negatif 6 sama dengan. Anda tekan tu, nanti dia akan keluar jawapan X 1 dia tulis nanti. X1 sama dengan dia akan bagi dekat situ 0.75. Dia bagi X1 0.75. Lepas tekan lagi sama dengan, dia akan keluar pula X2 negatif 2. Okey. Di sini jawapan dia dalam perpuluhan kan? Tak boleh tak boleh. Dekat sini tekan button A, B, C, dia akan dapat pecahan. Jawapan mesti dalam pecahan. Jadi dekat sini kita tulis sahaja X sama dengan 3/4. Lagi 1 X sama dengan negatif 2. Jangan tulis dekat sini X1, X2. Tak boleh. Salah. Tak ada markah. Tulis X sahaja.
Okey, bila kita dah tulis X 3/4, X negatif 2, jadi dalam ni kita tulis sini dulu X. Kita tulis dulu sini X. Dekat sini kita ada 3/4. 3 ini bermaksud, nilai dia bermaksud positif dekat sini kan. Kalau dekat luar ini positif, dekat dalam ni tukar jadi negatif 3. 3 ini tulis dekat belakang sini. 4 tulis dekat depan X sini. 3, 4. Ingat positif dalam ni tukar jadi negatif. Okay, jadi kalau dekat sini negatif, dalam ni tukar jadi tambah 2. Okey, kalau pecahan, yang atas tulis belakang, yang bawah tulis depan. Jadi dekat sini barulah dapat markah penuh. Di mana markah dia? Okey, markah dia ialah di sini. Bila kita dah dapat satu persamaan kuadratik, depan ni positif, dekat sini satu markah. Markah yang kedua ialah di sini, faktorkan satu markah. Markah yang ketiga, satu nilai X, satu markah, lagi satu nilai X, satu markah. Okey, dekat sini biasanya kesalahan yang dibuat ialah tak tulis sama dengan kosong. Maksud saya, awak tulis 4X tolak 3, X tambah 2 sahaja. Tak tulis sama dengan kosong ni. Tak tulis. Kalau tak tulis bermaksud awak dapat satu markah je. Tak dapat 4 markah. Walaupun bawah ni betul. Ingat, kena tulis sama dengan kosong. Kalau tak tulis sama dengan kosong, 3 markah tak ada. Tak dapat. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 3. Soalan 3 ialah dia nak kita cari nilai P, nilai Q memuaskan persamaan linear serentak. Nampak tak sini ada serentak? Kalau ada serentak bermaksud kita kena buat ada 2 kaedah, iaitu penghapusan ataupun penggantian. Okey, kalau tingkatan 4 ada 2 kaedah ni je. Kalau tingkatan 5 nanti ada 3 kaedah, iaitu matriks lagi satu. Okey, jadi dekat sini dia ada bagi tahu tak nak guna kaedah apa. Dia tak ada bagi tahu guna kaedah apa. Jadi kita boleh gunalah salah satu kaedah ni. Mana yang awak lebih selesa? Penghapusan ataupun penggantian. Okey, jadi dekat sini saya salin dulu soalan. Okay, dekat sini saya akan bagi tahu dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okay, jadi dekat sini mula-mula kita bagi dulu nama dia. Ini nama dia nombor 1. Ini nama dia nombor 2. Okay, saya tak suka kalau ada pecahan. Sebab biasanya kalau pecahan ni kita akan jadi keliru. Jadi dekat sini saya nak bagi Q ini mati. Nak bagi Q ini kosong. Bermaksud kita kena bagi depan Q yang ini ialah 4 jugalah kan. Yang ini. Okey, jadi dekat sini macam mana saya nak bagi negatif 1/2 ini nak jadi 4. Yang bermaksud dekat sini saya kena darab dengan 8 lah kan. Sebab 1/2 darab dengan 8 kita akan dapat 4. Dekat sini saya nak bagi dia sama. Q ini sama. Ini 4, ini 4. Jadi dekat sini 2 darab 8 16P tolak dengan yang ini tadi kita dah kira dapat 4Q. Yang ini dapat 8 darab 8 64. Ini persamaan nombor 3. Persamaan nombor 2 ni kita tak buat apa-apa, kita salin sahaja. 3P tambah 4Q sama dengan negatif 2. Saya letak satu line dekat sini supaya nampak beza dekat sini kan. Yang ini atas ni, yang ni yang bawah. Okey, jangan lupa tulis ini persamaan nombor 2. Okey, jadi dekat sini apa-apa pun kalau boleh elakkan penyelesaian yang melibatkan pecahan. Sebab biasanya kita akan jadi cuai bila ada pecahan. Okey, jadi dekat sini
Q ini dah sama. Depan ni 4, depan ni 4. Dah boleh bagi dia mati. Dah boleh bagi dia kosong. Jadi macam mana nak bagi dia kosong? Dekat sini ada tolak, dekat sini ada tambah. Kalau ada tolak, ada tambah, nak bagi dia mati, kita kena tambah. Jadi persamaan 3, persamaan 2, kita kena tambahkan. Persamaan 3 tambah dengan persamaan 2. Seterusnya, kita tulislah ini tadi. Persamaan 3 ini ialah 16P. Kemudian kita kena tambah. Tambah dengan apa dekat sini? 3P. Okey, yang ini tolak 4Q tambah 4Q. Yang ini kita dah bagi dia mati, dah jadi kosong. Tak perlu tulis lah. Sama dengan yang ini belakang sini 64. Okey, jadi dekat sini 16P tambah 3P sama dengan 64 tambah dengan negatif 7. Dekat sini tadi saya cuai tadi 2, saya tulis kat sini 7 soalan dia negatif 7. Okey, jadi sekarang kita selesaikan. 19P sama dengan 64 tambah tolak 7, kita akan dapat dekat sini 57. Okey, kemudian 19 ini kita perlu pindahkan ke kanan. Jadi P sama dengan 57 bahagi 19, kita akan dapatlah P sama dengan 3. Bila dapat P sama dengan 3, kita kena cari Q. Ingat, kita kena cari nilai P dan nilai Q. Jadi sekarang P sama dengan 3, kita masukkan ke dalam mana? Ke dalam persamaan nombor berapa? 1 ke 2 ke 3? Mana-manalah yang mudah, yang senang. Saya masukkan dalam persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2. 3P tambah 4Q sama dengan negatif 7. Jumpa P ganti dengan 3. Jadi 3 bracket 3 tambah 4Q sama dengan negatif 7. 3 darab 3, 9. Tambah 4Q sama dengan negatif 7. Pindahkan 9 ke kanan. 4Q sama dengan negatif 7. Ini tak ada simbol, maksud dia positif. Positif pindahkan ke kanan jadi negatif 9. 4Q sama dengan negatif 7, negatif 9, negatif 16. Q sama dengan negatif 16 per 4. Pindahkan 4 ini ke kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi dapatlah Q sama dengan negatif 4. Jadi kita buatlah sedikit kesimpulan. Oleh sebab itu P sama dengan 3, Q sama dengan negatif 4. Jadi untuk soalan ini, markah dia dekat mana? 4 markah ni dekat mana? Yang ini tadi, kita gantikan persamaan 1 menjadi persamaan 3. Kita kena darab 8. Dekat sini kita dapat 1 markah. Kemudian kita selesaikan. Lepas tu kita masukkan, kita gantikan nilai P yang kita cari tadi. Dekat sini dapat 1 markah. Kemudian dah selesai, dah semua dah selesai, dah dapat kesimpulan. Dekat sini 1 markah, ini 1 markah. Okey, jadi cukuplah 4 markah untuk soalan 3. Sekarang kita lihat soalan terakhir untuk tugasan kita yang ketiga ni. Okey, soalan nombor 4. Diberi M sama dengan punca kuasa 2 3N tambah 7. Soalan A, dia nak ungkapkan M dalam sebutan M. Soalan B, cari nilai N apabila M sama dengan negatif 3. Ini 3 markah saja. Bahagian A 1 markah, bahagian B 2 markah. Jadi dekat sini saya tulis dulu persamaan yang diberi itu M sama dengan punca kuasa 2 3N tambah 7. Dekat sini bila kita lihat dia bagi tahu ungkapkan N dalam sebutan M. Bermaksud ini ada perkataan sebutan ni, bermaksud M ni duduk di sebelah kanan. N ni kena duduk di sebelah kiri. Okay, apa yang kanan, apa yang kiri? Ini ada tanda sama dengan di sebelah kiri ni mesti N. Sebelah kanan ini M. Okay, jadi dekat sini kita kena letak
ataupun kita kena pindahkan semua persamaan ini supaya N duduk dekat depan. Jadi, bagi soalan ini, kita perlu pindahkan punca kuasa 2 dahulu. Punca kuasa 2 pindah ke kiri, dia akan jadi kuasa 2. Sama dengan 3N tambah 7. Kemudian, saya pindahkan tambah 7 ini ke kiri. Tambah pindah ke kiri, dia akan jadi negatif. Jadi M kuasa 2 tolak 7 sama dengan 3N. Sekarang saya nak tukar tempat duduk. Sebab 3N ini positif. Jadi saya tulis dia 3N sama dengan M kuasa 2 tolak 7. Tukar tempat. Yang ini yang kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Sebenarnya sama sahaja kan? Sebab apa saya sibuk-sibuk nak pindah ni? Sebab saya nak N sahaja di sebelah kiri. Sekarang ni ada nombor 3. Kena pindahkan ke kanan. Jadi 3 ini pindahkan ke kanan, dia akan jadi bahagi. N sama dengan M kuasa 2 tolak 7 per 3. Nampak tak dekat sini? Dia bagi tahu ungkapkan N. Bermaksud N di depan. Okey, jadi sini dah siaplah 1 markah. Jawapan akhir ni 1 markah. Sekarang kita lihat pula soalan B. Dia nak cari nilai N apabila M sama dengan negatif 5. Jadi kita gantilah masuk dalam persamaan yang kita cari tadi tu. Okey, jadi N sama dengan M, kita ganti dengan negatif 5. Ingat, kena letak dalam bracket ada kuasa 2 tolak 7 per 3. Okey, dekat sini ada negatif 5 kuasa 2 kan? Okey, negatif 5 kuasa 2 bermaksud negatif 5 darab negatif 5. Negatif 5 kuasa 2 bermaksud negatif 5 darab negatif 5. Jadi dekat sini negatif 5 kuasa 2 kita akan dapat 25 tolak 7 per 3. Tekanlah kalkulator. 25 tolak 7 dapat 18 per 3. N sama dengan 6. Maka dah siaplah untuk soalan ni. Okey, ni 2 markah kan? 2 markah ni dekat mana? 2 markah ni dekat sini. Kita ganti masuk ni. Dah ganti, tulis je ganti masuk ni. Dah dapat 1 markah. 1 markah lagi ialah jawapan yang terakhir. Jadi lengkaplah 3 markah. Jadi tamatlah untuk tugasan 3 kita pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.